Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita terus bincangkan berkenaan dengan bagaimana kalau sekiranya, tadi kita dah tahu kan hak pengguna bagaimana. Kali ini kita nak dengar daripada sisi penjual dalam talian. Kalau misalnya mereka menjalankan perniagaan dalam talian ni menggunakan perkhidmatan kurier kepada pelanggan, nak jaga hati pelanggan lagi dan sebagainya. Kita nak bersama dengan saudara Muhammad Arif Amirul Saharudin, penjual dalam talian. Sekarang kita berhubung secara maya bersama dengan beliau. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arif. Ya, saya. Baik, isu ni isu panas juga ni. Okey, anda sebagai penjual dalam talian kan. Yep. Saya nak tanya dulu pendapat. Bila adanya isu-isu sebegini kan, anda sebagai penjual, bagaimana kebimbangan yang melanda penjual-penjual ni? Sebab kadang-kadang ada mungkin stigma katakan, ya ke penjual ni ke jujur ke tak kan? Mungkin ada yang menyalahkan penjual juga tak bersikap jujur. Bagaimana pandangan anda? Okey, pada pandangan saya sebagai online seller sendiri, kita sebagai online seller ni biasanya kita menggunakan platform, pelbagai platform. So kita kena memperkenalkan diri kita sebagai siapa kita. So itu boleh macam mana kita panggil, boleh gain customer punya trust. Okey, daripada segi cara pengeposan pula, biasanya kita akan update customer tracking number, so untuk memastikan customer tu yakinlah dengan kita. So, itu antara ciri keselamatan lah. Ya, betul. Tapi ada juga penjual dalam talian ni yang malas nak bagi nombor tracking semua kan. Sebab ramai sangat pelanggan dan sebagainya. Tapi bagaimana Arif menguruskan? Maknanya sebagai penjual kena adalah sistematik juga kan pengurusan itu. Okey. Okey, macam saya sendiri tidak menggunakan sistem yang begitu mudah. Saya just menggunakan sistem Easy Parcel. Dengan Easy Parcel ni kita tak perlu pun update ke customer kita punya tracking number, sebab dia auto hantar message kepada customer. Auto notify customer. Okey. Kalau dalam cara pembungkusan dan menghantar sebagainya, itu antara yang sangat diberi keutamaan juga kan, sebab kita takut nanti barang rosak dan sebagainya. Bagaimana dengan Arif? Okey, macam saya sendiri, kalau barang tu mudah pecah ataupun barang tu memang barang yang sangat sensitif, saya akan balut dengan bubble wrap dan saya akan letak sekali dengan dia punya stiker fragile tu lah. Tapi pihak pengepusan kurier tu sendiri akan minta kita untuk sign satu borang, itu insurans untuk kita punya barang. So insurans tu memang sangat perlulah sebenarnya bagi saya. Adakah itu satu pilihan ataupun mesti dilakukan oleh semua penjual? Itu pilihan, kerana kalau kita nak insurans tu kita kena tambah sikit. Saya lebih memilih untuk tambah sikit daripada saya tanggung kerugian yang lebih besar akan datang. Pernah melalui pengalaman tu ke bagaimana? Pernah. Barang customer saya post, pembelian dia agak mahal, dalam bernilai lebih daripada RM200. So barang customer tu memang hilang. Kita dah contact dengan courier service, kita dah contact dengan customer, security guard dekat kediaman customer pun memang kita dah contact, tengok memang hilang. So kita terpaksalah ganti. Memang ambil risiko untuk ganti. Baik. Ada tak pelanggan kalau misalnya berkomunikasi dengan Arif sendiri kan, penjual dalam talian ini, ada tak mereka tanya macam bertanyakan perkhidmatan mana, kurier mana yang diguna pakai? Ada tak? Ataupun mereka tak kisah pun? Okey, normally customer memang akan tanya. Memandangkan sekarang ni memang isu hangat dengan syarikat kurier yang memang yang kita sedia maklum lah kan? Ya, sedia maklum, betul. Okey, memang customer akan tanya, guna courier service mana? Saya terpaksa memang automatik sekarang ni memang saya tukar courier service lah. Sebabnya memang tak nak jadi isu lagi. Maknanya mereka tak kisah untuk penambahan sedikit wang penghantaran itu. Asalkan barang mereka selamat tiba. Betul, yep. Okey. Baik. Kalau sekiranya pelanggan mendapati barang yang terima tu dalam keadaan yang kurang memuaskan, kan? Bagaimana? Ya, betul. Adakah itu dipertanggungjawabkan oleh penjual? Macam dia akan call Arif macam apa ni, pecah dan sebagainya. Okey, pada awalnya saya pengalaman pertama saya memang akan liaise dengan customer sendiri. Saya akan bercakap dengan customer, benda ni memang kita yang akan tanggung. Tapi bila saya kaji, sebenarnya benda ni akan ditanggung oleh syarikat courier service. Tapi yang buat laporannya Arif lah yang kena buat laporan berkenaan dengan
customer. Normalnya saya akan minta customer sendiri buat laporan ke syarikat kurier tersebut, barulah saya akan follow up. Arif, bila ada isu yang sebegini kan, jadi apakah langkah yang terbaru mungkin Arif sebagai penjual lah untuk memastikan bahawa masing-masing mendapat win-win situation lah kan, win-win situation itu. Betul. Maknanya nama penjual pun tak terpalit kan, pelanggan pun happy dengan perkhidmatan dan barang yang diterima. Bila ada isu ni bangkit, apa yang disarankan oleh Arif sendirilah? Okey, saya sebagai online seller biasanya saya akan menyarankan kepada online seller di luar sana lebih peka dengan packaging, dengan cara kita punya pembalutan, dengan cara kita macam mana kita nak pack bagi customer punya barang tu selamat sampai. Lepas tu courier service mana yang disuggestkan untuk kita sendiri post, betul. So macam untuk ke Sabah Sarawak kita tak suggestkan guna yang biasa-biasa. Biasanya kita akan gunakan macam DHL, lebih pantas. Baik. Baik, terima kasih Arif di atas perkongsian ini. Sama-sama. Ya. Okey, itu dia Muhammad Arif Amirul Saharudin, penjual antara penjual dalam talian. Pastinya kita mengharapkanlah dengan adanya menjadi iktibarlah kepada kita semua kan. Selepas ini mungkin tak nak lagi lah dengar timbul-timbul perkara sebegini, kerana ini sebenarnya mengenai orang je kalau macam tu. Baik.